kita nak cerita tentang portfolio aset dan pelaburan hari ini. Okey, kita nak cerita pasal hari ini sebenarnya apa yang kita buat. Sebenarnya dalam program kita nak memperkenalkan super saving program. Kita nak mengajar orang tentang super saving program ataupun kita nak cakap kadang-kadang kita sebut bila sebut pelaburan orang takut. Sebenarnya super saving ke apa sebenarnya ceritanya pelaburan jugalah. Ya? Apa yang kita buat untuk melabur untuk okey, biasanya kalau kita tengok portfolio aset dan pelaburan biasa ini ada antara pecahan-pecahan di antara pelaburan-pelaburan yang ada. Ini yang biasa kita tengok, betul? Yang di rumah hari ini kalau kita tengok portfolio pelaburan hari ini kalau kita tengok biasanya orang melabur ada simpan aset-aset beliau dalam aset-aset kita biasanya yang apa hal ni? Tiba-tiba lembu dah ni. Okey. Oh test Okey. Jadi ini dalam apa yang paling banyak hari ini kalau kita tengok orang simpan dalam tunai lah. Aset-aset ya, harta kita. Harta kita di dalam dan di luar negara. Biasanya round dalam 30% orang simpan dalam bentuk tunai kalau kita tengok kat situ. Selain tunai, selain orang simpan tunai, apa lagi aset-aset pecahan-pecahan aset hari ini? Ataupun pecahan-pecahan kepada pelaburan yang market buat hari ini. Selain daripada tunai, orang simpan dalam bentuk property ataupun hartanah, betul? Hartanah, rumah, kedai, bangunan, tanah, tak kisah, itu pun adalah aset-aset kita. Dan itu juga adalah pecahan-pecahan ataupun saluran-saluran untuk kita menjalankan pelaburan. Orang nak melabur dekat mana? So anda ada orang yang melabur dekat property. Siapa yang kat sini pernah ada property? Yang melabur property. Yang beli rumah, yang tak kisah. Itu semua aset anda. Itu semua nilai anda kalau ini. Dan selain daripada property, biasanya orang simpan dalam unit amanah. Betul? Mutual fund ke, tak kisahlah apa, ESP ke, bond-bond ke, ASN ke, ataupun orang masuk unit trust ke dan sebagainya. Itu pun salah satu daripada pecahan-pecahan dia. Orang buat pelaburan. Dan biasanya bila kita sebut tentang pelaburan ini dia ada jangka masa panjang. Dia bukan jangka masa pendek. Tak ada orang beli rumah hari ni besok jual. Biasanya dia akan tunggu harga dia meningkat dulu. Dan harga meningkat lepas kalau dia kira-kira dengan lepas tolak cukai, tolak everything, tolak fee dan sebagainya. Dia jual untuk. Biasanya pelaburan ni ada masa dan tempoh dia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Begitu juga dengan unit amanah. Orang yang masuk unit amanah, mutual fund dan sebagainya, biasanya orang buat untuk simpan dalam mutual fund ataupun simpan dalam fixed deposit. Ada yang simpan seminggu. Saya simpan seminggu, saya simpan hari ni 100,000, minggu depan saya keluar. Tak ada orang buat macam tu. Betul? Biasanya dia ada satu tempoh waktu dia. Tempoh kematangan dia. Biasanya kalau macam unit amanah biasanya dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Biasa pelaburan yang dibuat. Dan sekiranya sampai ke tahap matang dia. Contohnya unit amanah hari inilah kalau kita simpan 100,000 dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun, biasanya dia punya amount tu akan menjadi amount yang berganda-ganda. Mungkin kalau simpan 10,000 akhirnya nanti akan jadi sampai apa? Sampai ada yang sampai 100,000, simpan 10,000, lepas 15 tahun dia jadi 10 kali ganda. Lepas mungkin daripada asalnya base prinsipalnya 10,000, tapi lepas 10 tahun dia jadi 60,000, 70,000. Jadi gandaan tu yang sangat, tapi dia ada satu tempoh dia. Bila kita sebut tentang pelaburan saudara, dia ini bukan, jangan kita berfikir seperti kita seperti orang skim cepat kaya. Ramai hari ini kita sebut investment. Kita sebut pelaburan, anda nak buat pelaburan, semua berfikir seperti skim cepat kaya. Berapa hari, berapa persen sehari, berapa persen sebulan, berapa persen seminggu. Biasa yang orang fikir macam tu ya. Jadi sebenarnya pelaburan ni dia ada satu tempoh matang dia. Termasuk okey. Selain daripada unit amanah, dekat mana lagi yang orang simpan? Emas, gold. Betul? Gold pun salah satu cabang pelaburan. Kita nak simpan duit kita selain daripada cash, selain property, selain daripada mutual fund, kita akan simpan dalam bentuk emas ke, silver dan sebagainya. Tetapi untuk mendapat untuk ini pun, kalau kita simpan dalam aset-aset begini, simpan emas, agak-agaknya berapa lama kita boleh dapat untung? Berapa lama? Tok Wan, pegang? 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun?
biasa yang saya dengar 5 tahun, 10 tahun. Barulah kita dapat untung. So kalau kita beli dalam bentuk fizikal, kita pergi ke kedai emas, kita beli emas hari ni harganya, kita beli 10,000 emas. 10,000 emas. Kata tiba-tiba minggu depan kita nak jual. Agak-agak boleh jual tak boleh jual? Boleh jual. Tetapi value dia biasanya dia akan dah cut. Kalau kita jual untuk emas, dia akan cut daripada harga pasaran dalam 25%. Yang maknanya dia kena ada perubahan harga, dia kena ada satu tempoh matang dia. Tempoh matang, bukan dia tapi tempoh matang dia, dan bila dia jual tu masih mendapat keuntungan. Okey? Ini dan siapa lagi kalau kat sini kita tengok dekat Zoom kita hari, cuba kita komen sikit hari ni. Dalam komen Zoom hari ni, cuba komen apa lagi segmen-segmen yang rasa-rasanya okey, now clear. Okey. Dalam Zoom hari ni cuba anda komen apakah yang kita tak sebut rasanya kat sini lagi. Pecahan-pecahan kepada pelaburan yang boleh dibuat oleh kita hari ni. Ada orang simpan emas, property, mutual fund. Sebelum kita masuk pada kripto, apa lagi? Kak, orang biasa simpan kat mana Kak Maria? Mutual fund. Okey, dalam ni selain daripada mutual fund, ada lagi yang kat sini? Saham, termasuklah unit itu dalam saham, bond dan sebagainya. Itu di antara pelaburan. Dan hari ini daripada pecahan-pecahan, ada satu yang kita nak perkenalkan, satu lagi daripada pecahan adalah cryptocurrency. Alright. So hari ni ada orang bertanya saya, kenapa hari ni? Ini ada satu pecahan. Kenapa hari ni saya nak cerita? Kita nak tekan hari ni, cerita dia hari ni tentang cryptocurrency. Jadi saya nak bagi tahu clear awal-awal, sekiranya hari ini anda seorang pelabur, anda ada simpanan dalam bentuk emas, anda ada simpanan dalam bentuk ada aset dalam bentuk property, anda ada simpanan ataupun pelaburan dalam unit unit amanah, tak kisahlah unit trust ke apa company ke mana bank, anda tak perlu kalau kata kalau saya nak buat kripto saya kena jual ke semua skill, saya tak boleh buat pelaburan emas ke, itu pandangan yang salah. Ini saya kata pecahan. Mungkin hari ini orang biasanya kalau orang yang ada duit dia akan pecahkan, yang sini dia simpan cash 30%. Sini mungkin 20%, 20%, 20% dan bahagiannya 10% dia simpan dalam yang lain, dia pecah-pecahkan. Okay, clear? Alright. So, hari ini kita nak tekan tentang cryptocurrency. Jadi kalau anda ada saving yang emas ke property, anda teruskan. Itu adalah segmen-segmen pelaburan. Bermakna jangan cakap saya dah join, saya menyimpan dalam bentuk emas, saya menyimpan dalam bentuk unit amanah, saya simpan dalam ASB, saya simpan. Jangan tak perlu keluarkan ASB itu masuk dekat kripto, tak perlu. Jadi ini pecahan, kita kena ada pecahan-pecahan macam tu. Jadi hari ini kita nak tekankan kenapa hari ini cryptocurrency. Pasal hari ini saya nak tekankan pada cryptocurrency adalah segmen pelaburan hari ini, macam mana kita nak buat saving, macam mana kita nak buat pelaburan dalam cryptocurrency ini. Pasal cryptocurrency ini satu segmen yang sangat-sangat besar. Kalau kita tengok ni. Alright. Orang tanya kita kenapa cryptocurrency? Orang tanya kita kenapa cryptocurrency? Pertama sekali, cryptocurrency ini adalah revolusi. Nak cerita tentang revolusi dalam urusan jual beli. Okay? Kalau dulu awal-awal dulu orang menjual beli, macam mana orang menjalankan urus niaga jual beli ini? Pertama sekali dengan menggunakan sistem barter. Dulu-dulu orang nak lembu, dia kena tukar dengan kambing ke dengan apa-apa barang, jadi sistem barter. Siapa yang sini sempat hidup pada zaman sistem barter? Sempat hidup Sempat hidup Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau sistem barter ni, pertama sekali dia nak tukar barang dengan barang. Masa tu sistem tak ada lagi duit-duit awal-awal dulu ya. Saya nak lembu Tuan Risman. Saya ada kambing. Tapi teringin rasanya nak makan lembu, dah asyik makan kambing je hari ni. So saya kena pergi deal dengan Tuan Risman. Man, boleh tak saya nak lembu? So dia deal lah berapa ekor kambing yang sama taraf yang kita boleh tukar dengan seekor lembu. Dalam sistem. Kalau kita memikirkan sistem barter berlaku sekarang, agak susahlah kepala kita. Tetapi orang dulu biasa-biasa saja, pasal itu zaman dia. Kita zaman kita. Pada zaman sistem barter tu semua okey je. Nak tukar lembu dia tahu, okey, lembu saya bagi 3 ekor kambing ataupun 4 ekor kambing. Ada persetujuan kedua-dua belah pihak, maka transaksi itu berjalan. Dan masa tu rasa tak susah, tapi lama kelamaan orang rasa perlu ada sistem lain.
Pasal bila ada sistem barter ni masalah untuk kita menetapkan kadar. Kadang-kadang dengan Rizman 1 ekor lembu boleh ditukar dengan 4 ekor kambing. Tetapi dengan Tuan Sufi pula dia kata 1 ekor lembu, saya kalau nak dengan saya 1 ekor lembu saya nak 7 ekor kambing. Jadi sukar untuk meletakkan harga. Itu satu masalah. Yang kedua masa itu kalau yang saya baca problem dia adalah storage. Anda bayangkan anda banyak harta nak tukar dengan lembu, nak kena store dengan kandang dan sebagainya. Jadi masa itu revolusi pertama. Dan masa itu pun orang pun rasa biasa saja. Maka bila ada revolusi bertukarnya, dia ada yang kecil-kecil bertukar kepada sistem barter, bertukar kepada sistem pakai duit emas dan perak. Okey, di antara sistem perak itu adalah revolusi-revolusi kecil dia. Dia akan pakai kulit kerang, dia pakai apa. Tetapi kita nak cerita hari ini, kita nak tekankan pada revolusi orang kata urusan jual beli ni yang cerita yang besarnya. Orang bertukar kepada emas dan perak. Dan kalau kita tengok cerita lama-lama, 1 dirham, 1 dinar, berapa ini apa? 10 dirham. Yang ini berapa? 10 dinar. Dia dinar dan dirham, maknanya emas dan perak. Dia dinar emas, dirham perak, betul kalau biasanya antara dua itulah. Kalau dulu orang mengendukan, kalau kita tengok dulu, kalau cerita-cerita lama tu, bila ada upah dia bagi uncang emas, 10 uncang emas. Biasa kita tengok kan? Okey? Itu dulu zaman emas dan perak. Dan masa tu okey tak rasa-rasanya? Orang pada masa tu okey je. Tapi kalau sekarang ni kita buat emas dan perak, rasa-rasanya pelik tak kata? Kalau kita nak mediumnya, tak ada orang yang pergi kedai teh tarik, minum teh tarik berapa keping wang emas? Oh tak, hari ni 2 keping wang perak. Tak ada orang menggunakan medium tu lagi. Okay? Jadi hari ini bertukar pada emas dan perak. Maka orang dah slow-slow orang dah tinggalkan sistem barter ini. Slow-slow orang dah keluarkan, dah kurang pasal ada emas dan perak. Dan pada zaman itu orang happy dengan emas dan perak. Orang happy dengan urus niaga jual beli. Orang tak ada masalah pun dengan nilai dan sebagainya. Dulu kalau satu dinar boleh dapat 1 kambing, 1 kambing, sekarang pun sampai 1 dinar 1 kambing juga, betul? Dia ada ukuran-ukuran dia. Alright. Dan semua orang happy dengan emas dan perak sampai sekarang pun. Bila emas dan perak berjalan, maka berjalan lebih ke beberapa lama, revolusi pertukaran daripada wang emas dan perak itu bertukar kepada wang fiat. Yang kita panggil fiat ini, wang kertas. Wang kertas Alright. Wang kertas ini, wang fiat ini macam kalau di Malaysia ini biasanya fiat ini dikeluarkan oleh sesebuah negara. Kalau okey, kalau Malaysia dia wang fiat dia apa? Ringgit Malaysia. Di Indonesia rupiah. Di Thailand kita guna baht. Kalau di Singapura Sing dollar. Di negara di Amerika USD. Di England pound sterling. Itu semua kategori wang fiat. Okay. Dan saya nak tunjukkan hari ini wang fiat ini, kita nak tunjukkan apa kesan-kesan perubahan revolusi ini yang saya nak tekan. Sekiranya masa itulah. Hari ini kita happy tak dengan kertas? Dengan duit? Kalau hari ini saya kata saya nak bagi RM50 atau RM100 seorang, orang suka tak suka? Tak ada orang marah, betul-betul? Tapi bila berlaku revolusi, satu revolusi ini biasanya ada orang percaya, ada orang tak percaya. Kita bayangkan sama-sama lah hari ini. Katakanlah hari ini kita ni duduk pada zaman emas dan perak. Orang menggunakan transaksi menggunakan emas dan perak. Tiba-tiba orang kata revolusi, orang nak bertukar kepada wang fiat. Negara nak tukarkan kepada wang kertas. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Anda bayangkan sebelum ni emas dan perak anda kumpul banyak-banyak, tiba-tiba orang suruh tukarkan dengan kertas. Kita zaman perak dan emas, masa tu kita dah happy dengan emas dan perak, tiba-tiba orang kata, bang, sekarang ni orang nak bertukar kepada wang kertas. Kalau kita duduk pada zaman tu rasa-rasa nak percaya tak percaya? Apa barang ni? Aku takkan emas nak tukar dengan kertas. Tak sama level pun. Ini scam ni. Betul tak betul? Ini tak habis-habis lah, ini nak scam. Ada ke patut kau ingat aku bodoh?
Nak ambil emas aku, lepas tu kau nak bagi aku kertas. Kau chop je. Dan pada awal revolusi tu pasti ramai juga yang tak percaya, ramai juga yang kata scam. Masa tu, gila apa emas dan kertas, emas nak tukar dengan kertas. Jauh benar berbeza tu. Tapi bagi orang yang tak faham masa itu tentang revolusi, orang kata scam. Tetapi bila orang faham sekarang ni, kerana kertas yang dicetak inilah, bila orang dah nampak nilai, macam-macam terjadi kerana duit. Betul? Duit dah kita panggil wang ni. Dulu orang tak nak. Apa emas dengan silver nak tukar pada kertas. Tapi kerana bila orang dah faham tentang nilai wang kertas hari ni, orang sanggup merompak kerana kertas. Betul? Orang sanggup membunuh kerana wang kertas. Betul tak? Betul? Orang sanggup putus saudara kerana wang kertas. Berapa ramai yang kita pernah dengar kes-kes adik-beradik hari ni yang putus saudara kerana duit. Yang tak mengaku abang, yang tak mengaku adik, mak tak mengaku anak, anak tak mengaku bapa, bapa tak mengaku, segala-galanya tak mengaku kerana duit. Biasa kita dengar tak? Dan program ini bukan terjadi dalam satu, ini bukan masalah bangsa. Ini memang masalah manusia, betul tak betul? Orang Melayu pun macam tu juga. Kadang-kadang tanahnya mak dia tinggal 1 ekar aje. Adik 4 beradik nak kena pecah. Kerana tanah tu ada nilai yang boleh membawa duit, maka kadang tanah sekanggang kera yang direbut itulah bergaduhlah adik-beradik. Pasal orang dah nampak nilai. Okey? Orang dah nampak nilai. Kalau dulu orang tak nak pun wang kertas ni. Gila apa nak tukar emas. Dan sehingga sekaranglah macam-macam terjadi. Apa lagi orang, apa kegilaan orang yang orang tak buat dalam dunia ni untuk wang? Sanggup buat macam-macam. Kalau anda menyaga, lagilah. Saya sebelum ini saya ada Freshmart, saya ada buka perniagaan, saya ada kedai makan dan sebagainya. Macam-macam kerana duit, kerana wang ni macam-macam terjadi. Dengki, khianat, tikam belakang, kerana apa? Kerana orang dah nampak nilai. Maka hari ini di dalam wang kertas ini dia ada bukanlah terus bertukar kepada kripto. Cuma saya nak singkatkan, saya ambil revolusi-revolusi yang perubahan-perubahan yang besar-besar saja. Dalam wang kertas ni pun dia ada revolusi-revolusi kecil juga. Dia tukar kepada wang plastik orang panggil, kredit kad dan sebagainya, ada wang elektronik dan sebagainya. Betul? Sehinggalah terjadi revolusi besar. Hari ini dalam proses pertukaran daripada urusan jual beli hari ini pilihan fiat ke kripto. Perkara yang sama juga berlaku dalam pasaran. Biasa tak kalau kita dengar cerita tentang kripto, cryptocurrency, Bitcoin, aku tak nak lah. Scam. Biasa kita dengar tak? Saya dah pernah join dah, dia kata. Saya dah pernah, kalau bab cerita Bitcoin, cerita cryptocurrency, tak payah cerita dengan saya. Saya dah pernah kena tipu dah dulu. Ramai tak kita dengar? Saya dah masuk dah Bitcoin. Biasa dengar perkataan masuk Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin tu tak ada masuk-masuk pun. Betul? Bitcoin, scam. Kripto, scam. Pasal apa? Dulu dah masuk program. Dia kata dia bayar pakai kripto, lepas tu program itu mati. Habis duit saya. Jadi start dari itu saya cakap pada keturunan saya, jangan percaya pada cryptocurrency. Ini yang kadang saya ambil masa sikit, saya nak bagi tahu kesalahfahaman benda ni. Ya? Kalau yang dulu kena scam itu, yang scam itu bukan cryptocurrency. Saya nak ambil satu contoh. Kalau dulu di Malaysia, satu ketika dululah. Anda pernah dengar skim Pak Mantelo tak dulu? Dulu kalau di Malaysia ni popular dengan Pak Mantelo. Kan? Skim cepat kaya. Skim Pak Mantelo. Skim Pak Mantelo ni skim pelaburan. Dia skim cepat kaya lah. Mana ada orang nak join skim cepat miskin, betul? Siapa kat sini yang nak cepat kaya? Oh, semua nak kaya. Alhamdulillah, mata duitan. Jadi dulu saya nak terangkan perkara. Dulu ada satu skim Pak Mantelo. Dia menggunakan metod pembayaran. Dia menggunakan ringgit Malaysia. Mana wang fiat, betul? Orang melabur bayar ringgit Malaysia pada dia, RM10,000. Bila dia dapat pelaburan, keuntungan daripada pelaburan tu dia hantar balik return katalah 11,000 balik dia. Orang melabur dia 10,000, dia bagi balik 11,000, dia bayar dalam ringgit Malaysia. Method of payment dia adalah
ringgit Malaysia. Program tu maka berbondong-bondong lah orang masuk masa itu. Saya ingat, saya masih kecil masa itu. Yang jual tanah, yang jual apa? Emas, yang jual perak, jual segala boleh dijual. Maruah pun kadang-kadang orang jual. Betul? Berbondong-bondong lah orang masuk. Sehingga kan program tu tak bertahan, tak boleh nak bayar balik, program itu collapse. Betul? Program itu collapse. Bila program itu collapse ataupun scam, tak mampu nak bayar, saya nak tanya anda, yang scam itu ringgit Malaysia ataupun program Pak Mantelo? Yang scam program Pak Mantelo. Ringgit Malaysia scam ke? Ringgit Malaysia hanya sebagai mode of payment, method of payment. Cara pembayaran, cara penerimaan dan cara pembayaran dia. Serupalah juga dalam program yang hadir hari ini, orang cakap cryptocurrency, saya tak mau. Saya tak mau. Pasal saya pernah kena tipu. Cryptocurrency menipu. Sebenarnya cryptocurrency hanyalah method of payment. Yang menipu adalah platform ataupun program-program itu. Yang scam adalah program-program itu. Jadi kita nak bagi faham benda itu pada orang. Alright? Okay. Dan ini adalah revolusi. Maksudnya hari ini, bila kita sebut tentang revolusi, saudara, anda suka tak suka, anda faham tak faham, anda bersama atau tidak bersama, perkara ini akan tetap berlaku. Perkara ini akan, maknanya perubahan revolusi itu daripada mata wang fiat kepada mata wang kripto itu akan tetap berlaku. Maknanya dia nak berlaku tak perlu tunggu kita suka. Saya tak suka. Kak Maria cakap, saya tak suka. Saya ni program saya tak suka. Itu kripto saya tak suka. Oh, orang cakap, okey Kak Maria tak sukalah, jadi tak jadilah kita tukar. Tak ada. Dia tetap akan terus berlaku. Itu yang saya cerita, revolusi itu. Supalah juga dalam orang suka tak suka nak tukar emas kepada wang fiat dulu, revolusi tetap berlaku. You suka tak suka. Supalah hari ni, orang suka tak suka hari ni nak tukar pada, dia suka wang fiat, saya tak suka kripto kali ni. Benda itu tetap akan berlaku hari ni. Kalau kita tengok hari ni, yang bercerita tentang revolusi ini bukan orang-orang yang kaleng-kaleng, bukan yang biasa-biasa. Okey, ini saya tengok ruangan pakar ekonomi, dia kata, ya, Richard Branson ni dia apa? Ini kenal? Bill Gates. Dan kalau kita tengok pun hari ini, yang bercerita tentang cryptocurrency, pernah dengar orang terkaya di dunia hari ini nama dia Elon Musk, betul? Elon Musk. Tapi kalau ada juga, jangan tersalah, pasal hari itu saya tengok TikTok ada yang kat China. Muka macam Elon Musk. Pernah tengok tak TikTok? Kan? Pasal hari itu dia ada case pasal kat TikTok tu. Elon Musk cakap, China tak boleh copy Tesla punya teknologi. Betul? Dia kata macam mana pun Tesla, China walaupun China pandai copy ke apa, Tesla punya teknologi China tak boleh copy. Jadi tak lama tu keluar video. Bukan dia copy Tesla, dia copy Elon Musk terus. Ada muka Cina. Hi, I'm Elon Musk. Elon Musk. Maknanya hari itu orang terkaya. Dan hari ini kalau kita tengok Elon Musk ni memang selain daripada Tesla, dan dia memang terkenal dengan cryptocurrency lah. Dan daripada Twitter dia, daripada tweet dia, boleh orang kata menggoncangkan pasaran cryptocurrency. Dia kata je, dia tulis Doge kat situ je, Doge terus naik. Kalau dia tulis apa je, dia tulis Shiba contohnya, Shiba pun naik. Dan hari ni orang yang kalau kita tengok itu Elon Musk, kita pernah tengok dengan nama Robert Kiyosaki. Saya sebenarnya nak masukkan dalam slide tapi hari ni tak sempat. Ya? Robert Kiyosaki ni. Robert Kiyosaki seorang penulis buku, cukup terkenal. Kalau orang biasa dalam networking ni biasa dengan Rich Dad, dia buku dia Rich Dad Poor Dad. Kalau kita tengok Tuan Risman ada besok dalam GTR punya program, esok 2:30 petang, Tuan Risman akan ceritakan tentang ESBI. ESBI dia panggil dia panggil cash flow quadrant. Itu pun buku itu dituliskan oleh beliau. Dan memang dia seorang penulis buku yang memang menjadi rujukan ramailah juga pakar-pakar ekonomi merujuk pada beliau, dan beliau pun bercerita tentang cryptocurrency. Dan hari ini orang-orang pakar-pakar ini semua sudah beralih kepada cryptocurrency. Maknanya hari ini kalau kita suka tak suka, kita nak ambil part tak nak ambil part,
perkara itu tetap berlaku. Cuma hari ini kalau sebelum berlaku secara besar-besaran, apa kata hari ini, kita ambil bahagian. Kita tak mungkin kita hari ini siapalah kita nak mengubah dunia, tapi kita boleh ambil sikit-sikit daripada perubahan. Yang sikit-sikit itu pun dalam cryptocurrency macam Tuan Izzuan, macam Tuan Nizam tu, sikit-sikit 9 bulan 14 juta. Okey tak okey? Tu sikit. Ialah sikit bagi dia orang. Sikit bagi bilioner-bilioner ni, tetapi bagi orang marhain macam kita, kalau kita dapat that amount itu dah amount yang selalu banyak. Jangan cakap 14 juta, dapat 1 juta pun dah ramai dah. Dah besar dah perubahan dalam diri kita, dalam perubahan dalam keluarga kita. Betul tak betul? Hari ni kalau ada 1 juta, hidup kita insya-Allah berubah. Pertama, yang pasti akan ramai orang mengaku kita saudara. Betul tak betul? Kak Maria, you akan ingat, you ada 1 juta, ramai saudara you datang. Ada Maria dulu kecil-kecil, saya dukung. Banyak sayang you lah. Ada 1 juta. Kalau duit sudah habis, ni siapa? Tak nak kenal. Sebab ini bukan dalam apa. Melayu pun semua juga. Dulu masa saya kecil, saya suka cerita-cerita banyak. Okey? Dulu masa saya kecil, saya punya bapa itu tentera. Pencen, jadi bila pencen tentera duduk kampung sajalah. Itu ada kebun sikit. Itu mak pun ada jual sate, kerja meniaga kecil-kecil, meniaga pasar malam. Masa itu ialah kita pun nakal. Orang tengok muka pun orang tahu nakal lah. Kalau saya cakap saya alim, orang tak percaya. Betul? Yuk, kita nakal. Semua orang tahu. Oi, bila budak kecil nakal, anak orang miskin pula, semua orang ini. Semua tak mengaku saudara. Bila saya ingat first million yang saya collect dalam hidup saya, umur saya 19 tahun masa itu. 1 juta pertama saya collect pada umur saya 19 tahun. Lepas tu saya masuk majalah. Saya masuk majalah usahawan. Lepas saya masuk majalah usahawan, baru saya tahu kat Malaysia ni ramai saudara mara saya rupanya. Ini Mak Selang, ini Mak Teh, ini Mak Cu, ini Mak Ngah. Sebelum tu saya tak tahu adanya Mak Ngah tu semua. Kalau datang pun jarang beraya. Memang ada perubahan. Bila you dah jadi entrepreneur, you dah masuk apa, duit akan mengubah segala-galanya. Okey? Jadi, cerita tentang cryptocurrency ni, memang hari ni bukan apa. Kalau kita tengok dekat Forbes pun dah keluar. The World Billionaires, the richest crypto and blockchain billionaire in the world 2020. Kita boleh tengok sendiri hari ni. Anda boleh research sendiri, pergi Google sendiri, cerita tentang cryptocurrency ni. Mungkin kalau nak cerita tentang cryptocurrency hari ni, nak cerita tentang orang-orang yang bercerita, yang bercakap ataupun yang membincangkan isu cryptocurrency hari ni terlalu banyak. Pukul 12 tengah hari besok pun tak habis. Silap besok dah habis program GTR pun. Di program GTR nak start pun tak boleh lagi nak start pasal panjang punya cerita. Tapi saya nak cakap ini adalah revolusi dan kita kena ambil bahagian. Okey. Dan macam mana nak belajar tentang cryptocurrency? Bila kita dah tahu ini industri besar, ini revolusi yang akan buat perubahan, macam mana kita nak belajar? Cara nak belajar, inilah saya nak tunjuk. Nak belajar tentang cryptocurrency, tempat rujukan. Semua orang hari ini dalam dunia, tempat rujukan mereka adalah di CoinMarketCap. Tak guna hari ini kalau kita cerita tentang kripto. Menjaga apa? Saya buat kripto. CoinMarketCap pun tak tahu, itu tak guna. Ini basic. Okay? Kalau nak cerita tentang asas tentang cryptocurrency adalah CoinMarketCap. Kita boleh buka di www.coinmarketcap.com. Okey? Kalau kita buka, kita akan dapat paparan yang macam ini. Macam muka hari sini lah. Dekat sini di atas tu kalau kita tengok dia ada tulis Cryptos 19119. Apa maknanya itu? Ini saya nak tunjuk sikit untuk awak, untuk semua anda punya boleh dapat gambaran lah. Okey. So katakanlah hari ini contohnya, ini adalah screenshot pada tarikh 24 hari bulan 4 2022. Hari ini dah berapa? Hari ini dah bulan berapa? Bulan 7 15 hari bulan 7, lebih kurang dalam 3 bulan lah. 3 bulan lepas saya screenshot. Jadi angka kat sini yang 19,119 ini adalah angka pada 24 hari bulan 4 2022. Saya screenshot. Kalau anda buka hari ini CoinMarketCap, kalau anda buka hari ini CoinMarketCap, anda tengok numbers ni dah tak sama, dia dah jadi 20,000. Apakah maksud yang dia tulis? Kalau kita tengok, saya nak tunjukkan sikit. Apakah maksud kripto sini yang ditulis 19,119 ni? Maksudnya, di dalam dunia hari ini ada 19,000 pada tarikh inilah 119 jenis kripto yang ada di pasaran. Okey?
Ada 19,119 jenis kripto yang ada di pasaran pada masa itu. Sekarang ni dah 20,000. Maksudnya ada 19,000 kripto yang cukup syarat dipanggil sebagai cryptocurrency. Tapi bukan semua sekali itu kita boleh trade dan kita boleh dapat keuntungan. Bukan itu. Semua cuma dia cukup syarat. Nak jadi kripto, nak dipanggil cryptocurrency ini, maknanya dia ada cukup syarat dan 19, kalau angka ni menunjukkan di antara coin-coin yang cukup syarat dia panggil cryptocurrency lah betul. Okey? Dan kalau kita tengok kat sini, kita klik saja dekat apa tadi, dekat kripto ni, dekat number sini tadi, kita boleh tengok kalau di CoinMarketCap ni kita tengok. Kita klik dia akan tunjukkan nama-nama coin. Ini dia punya coinmarketcap.com. Nombor 1 pada masa ini adalah Bitcoin. Kita tengok Bitcoin, price dia berapa pada masa bulan 4 tu, price dia 39,776. Masa itulah. Sekarang harga dia berapa? Kalau tengok di market Tuan Sophie 19,000 lebih 20,000 lah. 19,000 lebih, dia akan pergi 19,000 lebih, 20,000 macam itulah. Harga 20,000. Dia ada turun dan naik. Nombor 2 Ethereum, nombor 3 USDT, nombor 4 BNB, nombor 5 USD coin. Masa itu Terra Luna nombor 6. Sekarang dia dah jadi nombor 100 lebih. Dia akan ada perubahan-perubahan dia. Okey? Ini nak tunjuk, nak tahu, nak kenal coin. Apa nama coin, dekat mana nak tengok, maka boleh tengok dekat CoinMarketCap. Okey. Saya nak tunjuk lagi, nak bagi faham sikit asas tentang cryptocurrency ni, pasal kita nak cerita tentang cryptocurrency ni. Cryptocurrency ni ataupun dikenali sebagai digital asset. Sepatutnya kita ada video tak apa BLC tu? Okey, tak apa. Kalau kata digital dikenali sebagai digital asset. Jadi cryptocurrency ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Dia kena faham. Kita pecah kepada 3 bahagian, dia ada major coin, dia ada stable coin dan ada alternate coin ataupun orang panggil meme coin. Major coin ni macam BTC ni Bitcoin. ETH, Ethereum. Ini di antara coin-coin utama. Apa beza coin major coin ni? Coin-coin ini coin-coin alternatif yang lain macam Shiba dan sebagainya bersandarkan kepada major coin. Okey? Stable coin ni apa dia? Stable coin ni adalah coin yang tak ada volatility. Dia biasanya dia pair dengan, dia terus, kalau 1 USDT, contoh macam stable coin, USDT tu stable coin. 1 USDT bersamaan dengan 1 USD. Dia harga tu. Jadi memudahkan kita nak trade. Pasal dulu, orang nak beli alternate coin, nak beli Doge, nak beli Shiba, nak beli mana, dia kena ada BTC atau ETH, ada TRX atau BNB. Barulah dia boleh beli. Dia mesti pairkan dengan, nak beli alternative coin, kena ada major coin. Sekarang ni ada pilihan. Nak beli alternative coin ini mesti ada major coin ataupun ada stable coin. Kalau tak ada BTC pun ada stable coin pun kita boleh beli. Jadi memudahkan lagi. Zaman-zaman awal-awal saya penglibatan dalam kripto dulu tak ada lagi. Kita nak pair pun dengan BTC, dengan ETH ya, dengan Ethereum dan sebagainya. Jadi ini kalau orang cerita sikit cryptocurrency ni apa dia, jadi kita faham sikit dia ada major coin, ada stable coin dan ada alternative coin ataupun dipanggil meme coin. Alright. So itu tentang coin, boleh clear kat situ? Itu tentang coin, nak belajar tentang coin, tentang cryptocurrency. Dan perkara yang kedua yang anda kena faham dalam cryptocurrency ni, kalau anda tengok di atas ya, sebelah kripto tu ada tulisan exchange. Kalau ditengok dalam ni pula exchange, dia tulis ada pada 24 hari bulan 4 2022 ni, exchange ni ditulis 511. Apa maksudnya itu? Okey? 511 bermakna pada tarikh itu, atau kalau sekarang ni dah lain dah dia apa? 511 ni bermakna ada 511 exchanger yang berdaftar. Maknanya anda boleh daripada exchanger ni, apa itu exchanger? Exchanger ni lebih kurang macam ni tuan. Okey? Nak bagi faham, kalau fiat money, duit kertas, kita simpan duit kertas selain daripada bawah bantal dan kita simpan sendiri, kita simpan kat mana? Bank, betul? Kita simpan di Malaysia, kita simpan dekat Maybank, dekat RHB, dekat Public Bank, Hong Leong Bank. Tetapi untuk kripto dia tak boleh simpan dalam Maybank. Ini exchange ni ataupun exchanger ni maknanya adalah bank untuk kripto. Nak bagi faham lah.
Sebenarnya bukan setakat bank, dia ada banyak lagi dia punya function, tapi nak bagi faham pada orang yang baru nak mengenali kripto, mungkin hari ni dia ada juga yang rakan-rakan di rumah hari ni, okey, yang kawan-kawan yang berada di rumah ni nak faham tentang kripto. Jadi exchange ini adalah bank tempat di mudah cerita bank kripto lah. Okey, mudah cerita bank kripto. Alright. Jadi ada pada tarikh 24/4 sehingga tarikh 2 ada 511 exchanger ataupun bank untuk kripto ni. Kita nak tahu detail tentang bank, kita tekan je kat sini. Tekan kat numbers tu, dia akan tunjukkan. Dia akan tunjukkan list exchanger mengikut ranking. Mengikut ranking dalam dunia ni. Kalau dalam ini kita tengok ranking yang pertama, bank yang paling besar ataupun exchanger yang paling besar, dia panggil nama dia Binance. Binance nombor 1. Sekarang pun Binance nombor 1. Kerana hari ni Binance ni memang orang kata king lah dalam kripto. Kerana hari ni lebih kurang 70% market kripto ni orang trade di dalam Binance. Jadi kalau ada orang jumpa saya ni bukan apa, saya kripto saya percaya. Tapi kalau saya nak trade kat Binance, saya tak percayalah, orang kata. Saya tak berapa nak percayakan Binance. Tak ada masalah. Kalau anda tak percayakan Binance, apa yang boleh saya simpulkan? Senang cerita, tak payah main kripto tu je. Betul? Pasal hari ni dia nombor 1, dia market 70% market kripto trade di dalam Binance. Ini number 1. Yang kedua, dalam pada tarikh 24/4 tu, yang saya screenshot tu, Coinbase Exchange. Nombor 2. Nombor 3, FTX. Nombor 4, Kraken. Nombor 5, KuCoin. Sekarang ni kalau saya tengok semalam, FTX nombor 2. Dia akan berubah-ubah. Tapi Binance letak nombor 1. Ya? Nombor 5, KuCoin. Nombor 6, dan satu lagi kalau kita tengok dekat sini. Okey. Nombor 7. Nombor 7 dunia. Ranking nombor 7 dunia exchanger. Nama dia Huobi Global pada masa ini. Huobi Global. Dan yang paling bestnya, top 10 exchanger ni, di antara 511 tadi, sekarang ni dah berapa ratus? Dah hampir 600 exchanger. Ranking dalam dia, 10 exchanger terbaik dunia ni, kita bekerjasama. Dia bekerjasama dengan Roy Q hari ni. Jadi tempat kita nak letak kita punya aset digital, kita bekerjasama dengan exchanger yang ranking yang tertinggi sahaja. Kenapa kita tak pergi dekat exchanger Malik Coin? Kan kita Melayu kan? Kita nak simpan kat Melayu juga, Malik Coin kita kata. Bukan masalah Melayu tak Melayu, masalah kita nak tengok credibility dia. Kita mesti nak simpan dekat tempat yang selamat. Kalau kita nak mendetak duit kita pun kita nak letak yang bank yang selamat. Kita nak, kalau di Malaysia ada Maybank, kita rasa simpan selamat tak, kita rasa simpan dekat Maybank? Kita simpan dekat Maybank dengan simpan dekat Benjamin, rasa selamat kat Maybank ke selamat kat Benjamin? Maybank pasal dia besar. Benjamin walaupun betul lah nama dia Ben, tetapi belum tentu lagi selamat. Betul? Benjamin boleh datang dan pergi, tapi Maybank itu nak apa? Jadi kita letak tempat yang selamat. Jadi dalam program kita hari ini, kita bekerjasama dengan 10 top 10 ranking exchanger dalam dunia. Bukan dalam Malaysia, bukan dalam Asia, bukan dalam Asia Tenggara, dalam dunia, bang. Jadi kita nak tengok dengan siapa kita bekerjasama pun itu sangat penting. Kadang-kadang ada juga program yang kita kata, kita pun ada exchanger. Ada exchanger, first exchanger. Nama je first exchanger tapi bukan tempat yang dia ranking yang ke-508. Kita masuk bank pun tutup, exchanger tu tutup. Habis kita punya aset digital. Betul-betul? That's why kita nak simpan duit kita, nak simpan aset kita, biar simpan di tempat yang kukuh. Ada orang tanya pada saya, kalau di Malaysia ni, boleh ke buat cryptocurrency? Bank negara bagi ke? Betul-betul? Biasa tak kita jumpa soalan tu? Saya takut nanti orang kata bank negara, pasal saya tak ada, orang kata dekat Malaysia ni tak boleh ada cryptocurrency. Tak boleh salah anda menjalankan urus niaga cryptocurrency ni. Pasal bank negara tak pernah lepaskan cryptocurrency. Jawapan dia, anda salah. Pertama sekali kalau anda tengok level, anda pernah dengar nama Luno? Di TV pun biasa keluar, betul? Di Facebook pun biasa keluar, betul? Luno ni, dia punya level adalah, dia pun sama exchanger juga. Okay?
Dia punya level, tapi kalau ranking dalam dunia, Luno ni nombor pada ini 81. Ya. Dan Luno ini adalah exchanger yang dapat license daripada yang dapat license daripada Bank Negara Malaysia atau PSC. Ni ada Luno Malaysia Senam Berhad registration is licensed as recognized market operator digital asset exchange by the Securities Commission Malaysia. Betul? Dia ada dia punya registration number dan anda boleh check. Maknanya dekat Malaysia ni ada juga lesen yang dikeluarkan kan tentang cryptocurrency. Kalau orang kata tak ada lesen, itu salah. Okey? Kalau tak ada, itu salah. Tapi sebenarnya di Malaysia ni ada yang dah ada. Cuma kita hari ni kenapa tak join dengan Luno? Orang kata, itu dia dari segi teknikal pasal kita hari ni kita ada, kenapa kita pilih Binance bukan Luno, kerana Binance ni kita bermain pasaran dunia hari ni. Kita nak pergi ranking, kalau kita nak berkawan pun, kita nak letak aset dia, of course kita nak letak tempat yang nombor 1. Tapi saya jangan cakap 81 punya Luno saya tak boleh dipercayai, boleh percayai. Saya cakap, tak ada cakap isu tak percayai. Kalau 81 nombor ranking 81 pun kita percaya yang nombor 1, tak payah tanya lagi lah bang, betul tak betul? Kalau 81 pun kita rasa selamat simpan aset digital dekat dia, lagi nak petikai, saya tak nak, saya tetap nak nombor 81 juga. Itu terpening tu nama tu. Itu terlebih ketum nama dia. Ya? Jadi dekat sini kita nak tunjukkan yang kita bekerjasama exchanger yang bekerjasama dengan kita ni semua top 10. Ya? Kalau 81 pun kita, ini maknanya yang tempat kita jangan tanyalah tentang credibility tentang kita punya exchanger, usaha kerja sama kita hari ni. Alright. So, okay. Dan kalau tentang bank ataupun tempat kita menyimpan wallet ni, saya nak terangkan sikit. Okay. Tempat penyimpanan wallet ini, sebab tempat penyimpanan aset digital ini kita panggil wallet. Alright? Wallet. Tempat kita nak simpan. Kat mana nak simpan kripto ni? Wallet. Okay. Salah satu wallet. Dia kalau wallet dia pun dia ada pecahan juga. Jadi kita nak ketahuilah, dah masuk dalam kripto, kena tahu jugalah apa cerita tentang kripto ni. Okay? Wallet tempat kita simpan pun sebenarnya dalam wallet dia pecah kepada 3 juga. Pertama sekali dia panggil soft wallet. Soft wallet ni apa? Singkatan kepada software wallet. Okay? Bukan wallet lembut, bukan. Software wallet. Software wallet ni contohnya software wallet macam exchanger. Wallet yang berada di exchanger. Macam Binance, Huobi, Coinbase yang kita bekerjasama tadi, itu adalah soft wallet. Di dalam exchanger tu ada soft wallet. Clear? Itu kita simpan macam kita simpan kat bank, itu soft wallet lah. Alright. Dalam soft wallet pula dia ada satu lagi, dia panggil bukan exchanger wallet, dia panggil personal wallet. Dia ada personal wallet tu dia tak terlibat dengan exchanger, dia simpan memang simpan sendiri macam blockchain. Blockchain, Coinomi, apa yang kita beli tu? Trust wallet, itu dia panggil personal wallet. Itu konsep dia lebih kurang macam peti besi rumah kita lah. Kalau Tuan Sufi kata, dia simpan sendiri, dia tak melibatkan orang lain. Tapi kalau hilang benda tu, contohnya yang kita security dia memang dia ada security yang sangat tinggi, tapi kalau kita lupa security dia, kita tak boleh buka. Dia floating lah. Katalah akak ada saya tak, Kak Maria saya cakap saya tak sukalah simpan dekat Binance. Saya nak simpan sendiri punya soft wallet. Boleh tak? Boleh. Akak ada berbilion apa juta punya duit tak nak simpan kat apa, nak simpan kat soft wallet. Soft wallet ni macam kita, dia tak ada orang, kita je boleh akses. Tetapi satu problem dia lah kalau kata terlupa password. Bila terlupa password, kita kena cari password juga. Kalau tidak kena tahu 12 phrase tu. Kena tahu dia ada security, dia kena tahu. Dia 12 phrase ada, dia bagi dog, kata contohnya dog, ball apa, kita kena ingat benda tu. Kita kena screenshot benda tu. Kalau lupa lah, 12 phrase pun lupa, password pun lupa, maknanya wallet kita tu tak boleh dibuka. Duit dia dalam tu tak hilang, aset kita tetap ada tapi tak boleh nak buka. Dia akan floating je lah. Dia akan floating selagi tak boleh buka, dekat situ lah duduk dalam tu. Tetapi kalau kita menggunakan software wallet di exchanger, contohnya di Binance, di apa, kita lupa password. Kita boleh tekan forgot password dia. Forgot password dia akan hantar dekat email dan sebagainya, pengesahan. Jadi mudahlah, lebih mudah dan orang kata mudah nak access. Jadi kalau kata kita tengok mana yang kita selesa lah. Ini saya nak ajar macam mana wallet. Jadi dalam exchanger tu, peranan bank tu,
dalam exchanger ni sebenarnya wallet tu peranan bank dia sekadar sebahagian je daripada exchanger. Dalam exchanger ni bukan setakat menyimpan, dia boleh trade, dia boleh besar. Exchanger ni lebih besar daripada bank peranan dia. Kalau bank kita boleh simpan macam tu je, yang ni exchanger dia tempat trade. Dia ibarat bank campur bursa saham, campur money changer. Dia boleh tukar duit, dia boleh trade. Jadi itulah exchanger. Alright? Okay, itu tentang wallet, dia panggil soft wallet. Yang kedua, kita panggil hard wallet. Hard wallet ni apa? Wallet keras bukan, hardware wallet. Hardware wallet, software wallet yang dalam komputer. Hardware wallet benda yang kita boleh pegang. Dia contoh macam ni. Anda nampak tu? Ledger ni. Okay? Ledger ni dia macam pen drive je. Biasa kita tengok tak dalam cerita orang putih biasanya. Yang berperang-perang. Yang bawa machine gun M16 dan sebagainya. Kejar orang tu bertembak-tembak tu. Ujung-ujung cerita je rupanya nak berebutkan apa? Pen drive tu. Dulu saya ingat apalah bodohnya orang ni. Pen drive pun kau nak berebut sampai bunuh-bunuh. Pergi kat loyat beli sudah. Rupa-rupanya baru tahu. Bila dah masuk dalam dunia kripto ni bang, baru tahu. Rupanya bukan pen drive saja. Itu adalah ledger, wallet tempat kita simpan Bitcoin. Tempat kita simpan kripto. Kita mikirkan dulu apa benda pen drive. Kau nak tak tahu. Kita tak ada ilmu lagi masa tu. Rupa bila dah masuk baru tahu ini hard wallet. Dia lebih selamat, maksudnya kalau kita simpan dekat wallet tu, kita boleh simpan kita punya Bitcoin tu di dalam ini dan kita tarik tu dia jadi offline lah. Jadi Bitcoin kita ada dalam tu lah. Jadi orang nak masuk email, nak hack email pun tak boleh. Dia kena dapatkan ledger ni baru boleh nak enter balik, nak dapatkan balik Bitcoin tu. Jadi orang berperang kerana ini. Dan ini biasanya orang guna hard wallet ni ataupun hardware wallet ni biasanya dengan amount yang besar lah. Ya. Bitcoin dia ada 5,000 Bitcoin ke, ada 50,000 Bitcoin ke, ada orang kan guna yang ni lah. Pasal amount dia besar. Kalau kita setakat ada 0.005 Bitcoin, tak payahlah nak beli ledger. Saya rasa tak selamat lah simpan kat Binance ni, dia kata. Saya tak berapa nak yakin dengan software wallet ni. Saya nak kena beli ledger juga, dia kata. Banyak ke bang? Boleh tahan 0.005 Bitcoin, dia kata. Itu dipanggil mahal rantai daripada beruk. Penyudah benda ni mahal daripada nilai Bitcoin kita. Jadi ini hard wallet. Tapi sekadar untuk kita tahu. Mungkin hari ni kita tengok dekat sini juga. Muka-muka ni jugalah yang nanti insyaAllah muka abang ni nampak. Hari ni nampak relax je. Mana tahu. Coming soon berjuta Bitcoin ni lepas ni. Kita tak tahu. Kan? Dah tahu rupanya Kak Maria rupa banyak kan? Perlukan. Ada. Kita ada ilmu. Kita kena pakai hard wallet. Kita kena pakai ledger dan sebagainya. Kita tahu. Sekurang-kurang. Alright? Dan yang ketiga, dia panggil paper wallet. So, paper wallet ni barcode je. Dia nak masukkan, dia kena tekan, scan barcode sender. Nak keluarkan nanti kena scan barcode receiver. Biasa orang print dekat kertas keping. Tapi risiko dia ni paling paling murah lah. Dia tak ada kos kertas je. Dia dah siapkan print. Tapi kalau kertas tu tersiat ke ataupun hilang kertas tu, kira katalah kita dah masukkan, dah sender, nak keluarkan balik. Hilang pula barcode ni, kena air apa semua. Dekat kertas tu, hilang barcode. Jadi, benda tu tak boleh dikeluarkan selama-lamanya. Kita boleh cerita kat anak cucu kita, dulu nenek ada Bitcoin pada tahun 2022. Nenek menyimpan menggunakan paper wallet. Tetapi atuk kau lah tumpahkan kopi, langsung hilang, maka tak adalah cerita. Kan, nak jadikan cerita boleh. Tapi yang biasanya orang guna sekarang ni soft wallet. Ini adalah pilihan-pilihan kita. Kenapa saya cerita? Pasal kita cerita tentang hari ni kita masuk tentang kelas kripto bang. Ya? Jadi kenalah tahu juga. Nanti kawan-kawan tanya bang, pergi mana? Saya tadi pergi kelas kripto. Kripto tu simpan kat mana? Entahlah. Tak jadi. Kan? Kurang-kurang biarlah nampak cerdik sikit. Kan? Nampaklah ada ilmu. Tak. Bila tanya, abang nama siapa bang? AJ. Abang AJ. Katalah contoh orang tak, katalah abang tak tahu tapi tengok gaya AJ, tengok ke janggut tu pandai kripto ni. Katalah tak first time datang, kurang-kurang tahulah kita simpan dalam, awak tak tahu kripto ni kita boleh simpan dalam soft wallet, kita boleh simpan dalam hard wallet, boleh simpan dalam paper wallet, nampaklah cerdik sikit dah. Adalah ilmu baru yang kita datang hari ni. Gitu. Alright. Dan itu tentang
Kenapa hari ni kita pilih cryptocurrency hari ni? Dalam banyak-banyak segmen pelaburan yang saya ceritakan tadi, ada orang masuk dalam property, dalam orang melabur, buat pelaburan dalam property, dalam emas, dalam unit amanah. Kenapa hari ni kita memilih kripto sebagai salah satu segmen pelaburan? Kita nak enter dalam kripto. Pertama sekali saya cakap, kripto ni dia tak ada kawalan berpusat. Dia decentralized. Dia decentralized. Jadi decentralized ni tak ada orang yang boleh nak block suka-suka kita. Contoh hari ni yang ada sistem perbankan sekarang ni dipanggil centralized system. Kalau bank-bank di Malaysia ni dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Bank-bank di Thailand dikawal selia oleh Bank Negara Thailand. Kalau bank-bank di Indonesia dikawal selia oleh Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia. Boleh faham ya? Jadi katakanlah hari ni tiba-tiba duit saya ada dalam bank 10 juta. Tiba-tiba ada orang kata, Benjamin ni dulu, awak tahu tak dia banyak duit ni pasal apa? Dia pernah bekerja dengan jadi ejen ejen Mossad ke, ejen CIA ke. Jadi dapat rumah contoh je lah. Bank negara katalah daripada sumber yang tidak tahu duit, dia orang nak block, dia boleh block tak duit saya? Dia boleh freeze-kan duit kita. Okay? Dia boleh block, buka-buka tak boleh. Sila contact bank. Dia kata tak boleh, dia boleh blockkan. Itu centralized. Dia boleh manage duit kita. Kita nak transfer ke mana, nak pindah ke mana, sebenarnya perlu dapatkan pengesahan daripada mereka dulu. Itu dia dikawal selia. Ada bagus juga. Ada bagus sistem tu, ada yang tak bagus. Itu biasa dalam sistem ada kelebihan dan ada kelebihan. Kadang-kadang kalau kita pergi ke bank, betul tak? Kita pergi ke bank, kita ada duit dalam tu, kita nak keluar big amount lah, kata 100,000 ke 200,000 ke. Duit kita tu nak keluar. Kadang-kadang sampai macam-macam kena buat declaration, kena buat apa. Kalau tak puas hati tak boleh keluar. Betul? Yang kita nak keluar duit kita, bukan nak keluar duit dia. Itu kadang-kadang di sentral dia ada penyeliaan lah, ada pengawal, ada kawal selia. Tetapi orang suka dalam cryptocurrency ni dia tak ada dia apa, kita yang dia decentralized. Tak ada orang yang boleh block. Tak ada orang yang boleh block kita. Dan orang suka dalam cryptocurrency. Kenapa pilih cryptocurrency? Kerana sistem blockchain ni telus. Dia tak boleh nak, kalau bahasa Melayu, orang muda bahasa Melayu dia panggil spelet. Spelet ni nak menipu lah. Dia boleh apa? Dia tak boleh nak tipu transaction. Setiap every single transaction itu dia ada dalam dia punya open ledger dia. Jadi orang boleh tengok dari mana ke mana, kita boleh tahu. Tak ada orang yang boleh nak padamkan data tu, tak boleh. Hantar ke 0.00001 BTC pada Kak Maria pun kita nampak transaction tu apa, transaction number, dan kita boleh tahu pukul berapa dan sebagainya, kita boleh trace. Cuma tak tahu je lah itu Kak Maria. Pasal dia punya address tu kan panjang. Cuma kita tahulah transaksi itu berjalan. Orang boleh trace. Jadi telus. Dan sebenarnya kalau orang cerita pasal ketelusan, kalau sistem blockchain ni bukan setakat cryptocurrency je. Cryptocurrency ni adalah sebenarnya pecahan kecil daripada blockchain. Blockchain ni sangat besar. Sebenarnya blockchain ni boleh digunakan pelbagai sektor, termasuklah sistem pilihan raya dan sebagainya. Kalau gunakan blockchain memang telus, tak ada penganian tu. Dia memang ketelusan dia. Itu sistem blockchain. Semua hari ni kita tak nak cerita pecah sangat tentang blockchain. Saya nak cerita cryptocurrency ni adalah salah satu daripada cabang teknologi blockchain tu tadi. Blockchain tu pasal. Okey. Dan aset anda aset anda 100% milik anda. Tak ada potongan. Okey, contohnya lah, katalah kita masuk investment dekat, macam saya hari tu saya ada masuk mutual fund lah. Saya masuk 10,000. Saya masuk 10,000 cash, saya masuk 10,000. Jadi lepas sign, kalau 10,000, kalau hari ni kita dah masuk dalam mutual fund, kalau kita lah boleh cek berapakah nilai, minggu depan kita nak cek, dah masuk kan, kita cek berapa nilai kita semasa sekarang, biasanya dia tak akan jadi 10,000 biasanya. Dia akan ada tolak pengurusan, ada ejen, dia kan dia ada ejen potongan ejen dan sebagainya, around dalam 35% mesti dah burn dah. Dia 10,000 kalau saya cek hari ni dia akan jadi lebih kurang dalam 6,000 lebih saja. Tetapi boleh untung tak boleh untung? Boleh untung. Tetap boleh untung walaupun yang dia akan ada potongan. Tetapi kalau dalam kripto, orang main kripto, kalau orang masuk 1,000, orang beli kripto 1,000, kita akan dapat 1,000. Dia tak ada potongan kat situ. Tak ada ejen-ejen nak potong. Beli 1,000 dapat 900 je, tak ada. Dia dapat 100%. Itu yang apa?
Dan tempoh matang dia singkat. Ini saya nak bagi fahamkan pada orang lama. Kripto ni sebenarnya dia ada, kalau anda nak join kripto, nak melabur dalam kripto, dia kena faham tempoh matang dia. Tempoh matang kripto ni 4 tahun. Dia singkatlah. Kalau compare dengan kita yang dengan segmen-segmen yang lain tadi, mungkin kalau unit amanah dan sebagainya perlukan 5, 10 atau 15 tahun baru kita nampak dia punya profit itu. Tetapi untuk kripto ini tempoh matang dia 4 tahun. Maknanya nak tunjukkan nak kalau anda betul-betul nak tengok result daripada kripto ni, kena simpan 4 tahun. Kalau anda boleh hold 4 tahun, anda akan tengok result dia akan jadi memang akan jadi luar biasa. Nanti saya tunjukkan contoh. Kita cerita based on data. Tetapi dia tak ada locking period. Walaupun tempoh matang dia 4 tahun, itu 4 tahun tu kalau kita nak nampakkan hasil yang paling best lah. Tapi katakanlah hari ni kita beli kripto. Rasa boleh tukar mic dua. Takut sekarang ni mic satu. Pasal mic satu ni dia menjerit. Kalau habis bateri dia menjerit. Okay? Kalau dia tak ada locking period, katakanlah hari ni kita ada $1,000. Kita masuk $1,000 dalam kita beli coin $1,000. Kita dah masuk, dah beli kripto, tiba-tiba kita cakap tempoh matang 4 tahun kalau kita nak tengok result betul. Minggu depan kita nak kena tiba-tiba emergency lah. Katalah kucing mati. Contohlah kucing mati, kan cerita orang mati tak payah pula kan. Doa pula. Kucing mati, dah tak ada duit lain dah. Duit kita yang lain semua dah tak ada. Satu-satu je lah, itulah aset kripto kita. Kita perlu keluarkan duit tu. Tak ada sumber lain, kita perlu. Boleh atau tidak? Boleh, dia tak ada locking period. Walaupun tadi tempoh matang dia 4 tahun. Jangan cakap minggu depan, masuk malam ni, tiba-tiba besok nak keluarkan duit. Baru bini tahu masuk kripto, bini marah. Awak baik keluarkan balik kripto tu. Awak pergi tukar balik ringgit tu. Saya nak cash. Kalau awak tak beli, awak tak keluarkan kripto tu, jangan balik rumah. Boleh tak boleh keluarkan? Boleh jawapan dia. Dia tak ada locking period, ikut kita lah. Cuma kita nak bagi tahu, kalau nak faham tentang kripto, 4 tahun simpan, anda akan dapat result yang sangat-sangat berbeza. Okey. Lagi? Alright. Okey. So, dia tak ada tempoh matang, tak ada locking period. Jadi kita boleh jual bila-bila masa dan di mana-mana. Okey, nanti tukar bagi balik apa? Bila-bila masa dan di mana-mana. Tak kisah anda dekat mana. Okey? Tak kisah anda dekat mana, anda dekat Johor ke, anda masuk dekat Singapura, dekat Malaysia, tiba-tiba anda dah pergi ke London, tiba-tiba baru nak pakai duit, anda boleh keluar dekat sana, tak kisah. Yang penting ada capaian internet. Boleh ya? So bila-bila masa, di mana-mana jua. Dan dalam kripto ni, kalau dikomparekan dari segi pelaburan yang lain, saya tak mengutuk pelaburan lain. Saya katakan kalau kita lah hari ni, kita cakap, di antara persentage kenaikan dia, keuntungan dia dalam kripto ni sangat besar. Nanti saya tunjukkan contoh dia. Bermula pada tahun 2009. Mula harga dia berapa? 0.003. Dia naik 0.5, dia naik $10. 2012, $10. 2013, $600. Ini kenaikan, ini yang dah berlaku dan ini catatan, ini fakta dia. Okay? Kalau kita tengok betul-betul lah, pada tahun 2012 berapa harga bang? $10 satu unit. Betul? 4 tahun kemudian, saya nak tunjuk ni. Tolong ni. Okey. 2016 jadi berapa? $1,000 satu unit. Katakanlah kalau kita saja sukalah pada beli pada 2012 tu, pasal kawan kita ajak Sufi ni orang baik. Tuan Sufi kawan baik kan? Tuan Sufi dah ajak, dah belanja minum, dah belanja, takkan $10 tak boleh nak. Alah tak apalah, pi support kawan-kawan, beli $10. Dapatlah satu Bitcoin. Simpan 2016 jadi $1,000. Okey tak okey tu? Anda tengok, saya nak tunjukkan kat sini. Kalaulah ada dia simpan $10, kalau dia ada $10,000, kalau $10,000 bermakna kalau dia ada $10,000, dia beli $10,000 pada tahun 2012. Pada 2016 berapa dia jadi? $10,000 dia jadi apa? $1 juta.
Kalau dia beli, Sufi cakap tadi tak boleh turun sikit. Ini contoh dia, kali ini contoh 10,000. Kalau 1,000, dia akan jadi 100,000. Tolong lagi. Berapa persen kenaikan? 10,000%. Dalam masa 4 tahun, tunjukkan saya satu pelaburan yang ada 10,000% return. 1,000% return, 4 tahun. Ini fact. Dan saya nak bagi tunjukkan benda yang lebih besar. Pasal sebelum ni kita bercerita, hari-hari jadi orang tak nampak skop besar. Dia cerita hari-hari sekali tak dapat. Pasal dalam market dia ada turun naik. Kalau anda tengok kat sini, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia market dia begitu. Tapi kalau untuk buat pelaburan, saya cakap tempoh matang dia 4 tahun. Pasal halving dia 4 tahun sekali. Okey, kita tengok kalau katalah 2012 aku tak sempat belilah, tapi aku jumpa kripto ni pada tahun 2013. 2013 masa tu harga dia berapa? $600. Mahal lah tu kalau kira comparekan dengan $10 tadi, betul? Mahal lah. Tapi tak apalah. Dah itu kita dapat $600, 2,000. Kalau daripada $600 lepas 4 tahun, dia jadi apa? Lepas 4 tahun, 2017 dia jadi apa? $19,000. Beli 600, dapat 19,000. Bermakna kalau nak tunjuk kat sini, andai katalah kita beli 10 unit lah. Masa tu kita 10 biji. Nak tolong. Alright. $6,000 kita beli 10 biji lah. 6,000 kita keluarkan 2017. Pada tahun 2017, 4 tahun kemudian dia jadi apa? 190,000. Kenaikan berapa? 3,167%. Okey tak okey bang? 4 tahun 3,000%. Okey tak okey? Ini fakta, ini bukan saja-saja conteng saja. Kalau biasanya kita cerita bakal akan datang benda yang tak pasti lagi. Ini kita cerita benda yang dah berlaku. Fakta yang orang tak boleh nak ubah. Okey? Jadi 19,000. Mana kalau keluar $6,000 jadi 190,000. Okey tak okey rasanya? Good investment atau tak? Not good investment. Good investment memang pelaburan besar. Tunjukkan saya satu pelaburan yang boleh bagi macam ini. That's why saya kata di antara banyak-banyak pelaburan ni, kripto ni besar. Dia punya pelaburan besar. Tapi bukan saya suruh hari ni jual rumah, jual kereta, jual tanah untuk masuk ke tahap. Yang ada buat pelaburan emas apa semua, dia akan teruskan ambil portion sikit je 10% letak dalam kripto tapi simpan 4 tahun. Betul? Tapi kalau anda kata tak sampai 4 tahun, setahun, 2 tahun je dah nampak apa saya nak keluarkan, anytime you punya duit. Yang paling bestnya, kita pula tak pergi deal dengan orang lain, tak bagi duit kat orang lain. Alright. Itu cerita sampai 2017, 19,000. Kita sambung lagi. 19,000. 2017 dia naik 19,000. Okey? Lepas tu dia turun sampai 3,200. Dia jadi turun. Market memang begitu. Dia naik, turun. Volatility, that's why Bill Gates kata tu yang bagusnya pasal volatility dia tinggi. Bila volatility dia tinggi, kita dapat peluang untuk nak dapat keuntungan tu lebih. Dia turun sampai 3,000, dia naik pam, dia naik 2020. Satu dia naik 2020, dia naik 64,000. Lepas tu dia turun sampai 20,000. Dia naik sikit pump sampai 30,000 ya. Okay? Dia turun, dia naik balik sampai 68,000. 2,000 dia peak pada tahun lepas dia sikit sampai maksimum 68,000. Betul? Dan 68,000. Kita tengok berapa persen. Selepas tu sekarang ni dia turun. Harga sekarang hari ni, kalau kita nak beli pada harga 68,000 dah rugi. Sekarang ni hari ni, apa harga kita dapat hari ni sebenarnya adalah harga pada 2017 punya harga. Okey tak okey? Hari ni diskaun. Anda tak boleh nak ulang masa 2017. Tapi hari ni duduk 2022 boleh dapat harga 2017. Masa yang bagus atau tak bagus untuk beli sekarang ni? Tapi masalah orang kita ni, bila nak beli, dia beli kat sini. Dia suka yang glamour. Bila orang cerita Bitcoin, Bitcoin dah $80,000, $70,000. Masa tu lah kelang kabut dia nak beli. Jual motor dia lah, jual rumah dia lah. Kononnya dia pemuda berwawasan lah masa tu. Aku jualkan harta pasal aku dah nampak vision. Inilah masa depan. Dia dapat. Sekali turun 20,000. Tu dia kata scam. Sufi ni aku tak sangka, nampak je dahi sampai ke belakang dia kata. Rupanya scam rupanya. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu masalah. Saya nak tunjukkan ini berlaku. Sebenarnya apa yang terjadi hari ni pada harga hari ni kita dapat pada harga 2017.
Kan masa sini kita sibuk, kalau lah aku tahu dulu 20,000 pun aku beli dah masa tu. Sekarang dah 20,000, apa kau tak beli, memekak-mekak lagi pasal? Betul tak? Belilah. Dah 2017. Dia nak turun, orang turun lagi suka itu diskaun. Benda turun, bukan tak pernah turun. Dia naik 19 turun sampai 3,200. Saya kenal Bitcoin kat sini yang Sufi lagi lama 2004. Saya kenal pada 20,000 sama lah juga. Saya bukan kata orang, sebenarnya saya kata diri sendiri. Saya beli 20,000, kung 20,000. Sekali turun 3,000. 5,000 bertahan lagi, bertahan 3,000 saya jual. Elok je saya jual dia naik. Saya rasa macam market ni bergaduh dengan saya tau. Kalau siapa yang biasa buat trade? Abang biasa buat trade. Tengok OuttaFX biasa buat trade kan. Biasa bergaduh tak dengan market? Macam market ni berdendam betul dengan kita, betul tak betul? Time kita jual, time tu lah dia naik. Bila dia naik, ni ada can ni. Kita pun beli dia turun pula. Macam bergaduh dengan kita, betul tak betul? Bergaduh. Saya pernah kalau dia beli, saya beli, dia turun pula. Kita pun nak cover kita punya apa? Loss, kita pun jual, beli, buy, sell sekali serentak. Dia boleh main tengah-tengah tu. Market tu. Macam bermusuh aku, macam dunia ni memusuhi kita seorang je. Tapi itulah market sebenarnya. Jadi kena faham, kita kena tengok pada skop yang lebih besar lagi. Jangan kita kira hari ni berapa. You berapa dapat? Saya dapat $200 lah ini kali trade. Kan? Jangan kita kira. Dia untung ada time, bila naik, dia kerja. Untung. Bila turun, dia membeli. Janganlah risau. Bila dia naik, dia jual. Itulah kerja kita. Alright. Dan prediction, dia kata Bitcoin price prediction 2023 100,000. Dan orang predik 20,000 ni dah lama. Saya dengar ni 20,000 ni dah lama masa tu. Kalau jumpa dengan Datuk Nazri, dia boleh cerita masa tu dari 1,200 turun ke 300, dia cerita. Orang dah gelak kan. Orang dah predik dia akan naik sampai 20,000, tapi orang kata ini semua tipu. Tapi betul-betul jadi. Orang predik ni, pakar-pakar predik ni bukan saja suka-suka predik. Dia ada kira-kira dia. Nak faham nanti kena berguru dengan Tuan Sufi. Tuan Sufi dia ada buku dia. Kenapa boleh naik, kenapa boleh turun, kenapa harga dia boleh naik sampai ke 800,000, sampai 200,000, nanti Tuan Sufi boleh tolong ceritakan. Itu bukan sekarang lah, tapi kena masuk kelas Tuan Sufi nanti. Alright? Dan itulah hari ni cerita tentang, bagi boleh faham tentang asas Bitcoin. Jadi kita kena memandang skop dia. That's why saya kata, kematangan untuk anda melabur, kena nak bagi matang belum 4 tahun. Kalau sebelum 4 tahun anda menyimpan that amount, jangan buat judgement apa-apa tentang program, tentang market tu lagi. Betul? Kalau dah simpan 4 tahun masih rugi, boleh masuk Facebook, rugi juga. Tipu itu Benjamin. Tapi masukkan nama saya, gambar kena blur. Itu Benjamin tipu, gambar kena blur, tak apa. Kalau tak blur, saya saman. Okay? Okay. So, alright. So, itulah dia tentang ketukan. Dan apa pula hari ini, kenapa kita dalam Roy Q ni, apa peranan dia sebenarnya? Orang nak tanya apa peranan Roy Q ni? Apa pula Roy Q dengan dalam cryptocurrency ni? Saya nak bagi tahu. Apakah Roy Q ni? Roy Q ni satu aplikasi super pintar yang mampu menjalankan aktiviti jual dan beli mata wang kripto secara automatik mengikut arahan yang telah kita tetapkan. Okey. Saya nak tunjuk. Ini adalah hasil-hasil, contohnya hasil-hasil daripada hasil trading daripada yang berjalan dalam contohnya macam ini 28 hari bulan 11. Okey. $27, 29, ada $160. 30 hari bulan 11 dapat $350, ada dapat $370. Ada RM300. Tai? Alright. 200. Ni 230. Ini yang saya tunjuk ni adalah yang hari-hari. Saya nak bagi tahu, memanglah kita tunjuk yang hari pasal masa ni yang dapatnya hari-hari, betul? Bila market tengah naik, memang macam inilah dapatnya. Bila market tengah turun, dia membeli. Dia beli. Bila market naik, barulah dia jual. Itulah kerja robot. Nanti marah saya, itulah Benjamin. Tengok. Pakai spek mata warna biru tu pun nak menipu orang dia kata. Tunjuk semua dapat. Aku masuk tak dapat. Begitu. Jangan tu. Jadi dia ada time dia naik, kita collect. Time dia turun, robot akan beli. So you don't worry. Alright. So apa peranan kalau semua boleh simpan 4 tahun. Contohnya orang kata, kenapa nak guna Roy Q, betul tak kan? Ada orang tanya saya, kalau saya simpan 4 tahun tak payah apa, kenapa nak guna Roy Q? Boleh, anda tak perlu guna Roy Q pun tak apa sebenarnya dalam kripto ni. No problem. Kita cerita dia lah kalau kata, saya suka kripto tapi saya tak nak join Roy Q. Okay, no problem. Saya bagi ilmu saja, no problem. Mana kalau katalah contoh pada 2012 harga $10. Betul? Kita pun ada $100 beli 10 biji. Simpan sampai 2016 dia jadi $1,000, jadi ada 10 biji dapat $10,000, betul?
Ini kalau kita holder. Maknanya kalau kita hold, kita pegang, kita senyap 4 tahun. Jadi FD, kita tak keluar-keluarkan, dia akan jadi macam ni. Tetapi kalau ada kat mana peranan Roy Q katanya. Peranan sebenarnya market dia, ini kita nampak terus $10, 100 jadi 10,000. Sebenarnya market dia bukan berjalan lurus macam ni. Market dia berjalan macam ni. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun macam ni. Market. Kerana dia turun sampai ke bawah. Tapi end up dia sampai 10,000. Boleh faham ya? Dalam proses market turun ni lah Roy Q bekerja untuk kita. Bila dia rendah, dia akan beli. Hijau ni beli. Bila ada untung dia naik je, dia jual. Dia turun lagi, Roy Q ni beli. Okay. Tolong Tai. Okey, beli lagi. Bila naik dia jual, bila turun dia beli lagi dan suruh begitulah seterusnya. Ini adalah dan satu hari dia boleh menjalankan jual beli beratus transaction. Macam saya tengok dia kalau kita tengah volatility dia tinggi sampai 200-300 transaction. Kalau kita jual beli 200-300 kali, tak ada tangan dah kita ni. Tak ada jari dah kalau beli. Cukup satu hari, kebas dah tak ada tangan dah tak berfungsi tangan. Dia banyaknya jual beli. That's why dengan adanya robot ni, kita setting ni. Rendah beli, tinggi jual. Rendah beli, tinggi jual. Tu biarkan dia jalan. Itulah kerja dia. Jual beli. Kalau holder dapat 10,000 modal jasa tu tadi boleh jadi 10,000. Kalau ada transaksi jual beli itu, dia akan jadi ekstra. Bukan dia ekstra, dia boleh ada ekstra pula. Pasal jual, dia beli, jual, untung. Dia turun beli, jual, dia ada ekstra 100,000 dalam tempoh 4 tahun. Dalam tempoh 1 tahun, mungkin dia ekstra 100,000 ke, 80,000 ke, 120,000 bergantung pada volatility dia. Maknanya kalau seorang untung 10,000 dengan adanya Roy Q yang buat kerja kita jual beli yang menjalankan jual beli tadi akan ada ekstra 100,000. Nak dapat 10,000 ke nak dapat 110,000? Cuma angkat tangan. 110,000 cuma angkat tangan. Yang tak dapat, yang tak angkat tangan memang tak dapat dia. 110,000 cuma angkat tangan. Ni cakap ni doa ni, alhamdulillah. Semua angkat. Tuan Nizam tak angkat tangan pasal dia kata, tak nak 110,000, nak 110 juta. Alright? Inilah beza, boleh faham dekat mana fungsinya Royal Q tu. Okey. Itu sistem dia jalan. Dan lebih hari ni pula, Royal Q hari ni dengan kita set saja. Kita setting. Kita ada teknik setting. Nak macam mana nak setting tu nanti, hari Selasa kita ada kelas trade setting. Itu kita detail. Dalam ni kita tak cerita macam mana trade setting. Saya nak tunjuk apa kegunaan dia. Apa fungsi Royal Q dalam apa. Okey, dalam kelebihan Royal Q, dalam kita dah setting, dia ada pelbagai teknik, dia ada martingale, dia ada sub-bin mode, dia ada pelbagai strategi yang boleh mendapatkan keuntungan yang maksimum dalam trading. Okey? Dan orang tanya pada saya, kalau saya nak masuk 4 tahun, kalau boleh simpan tak keluar 4 tahun, bagus tak? Bagus, saya cakap tak ada masalah. Tapi kod lah tengok untung besar, modal besar, tengok ada untung profit. Dah ada, bulan ni untung $10,000 lah. Nak guna boleh tak? Guna pun tak ada masalah. Pasal Royal Q ni, dia tak simpan duit kita. Untung ke? Atai? Fokus. Okey? Okey. Kerana dalam Royal Q ni, dia tak simpan, dia tak pegang duit kita. Segala duit kita dengan kita. Royal Q ni hanya robot untuk setting sahaja. Robot untuk setting. Royal Q tidak menyimpan aset kita. Aset kita semua dalam bank kita. Semua dalam kita punya finance, semua dalam kita punya hobi. Dia tolong buat kerja sahaja. Jadi duit kita dengan kita, so apa masalah? Rasa-rasa ada banyak untung ni, nak jual, nak keluarkan ke, nak jual, nak cash out ke, nak tukar jadi cash pun, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan nak jual sikit, nak jual semua sekali pun terpulang pasal duit semua dengan kita. Itu yang best. That's why saya nak bagi tahu orang, kalau nak melabur, jangan bagi pegang duit kita dekat orang. Boleh faham? Bila pagi pegang duit dekat orang, orang boleh tipu kita. Bukan semua dia tipu. Bukan semua orang tipu. Tapi kalau dah bagi duit dekat orang, orang berpotensi atau tidak untuk tipu kita. Tapi kalau duit kita pegang sendiri, tak ada masalah. Kalau yang tipu kita siapa? Kalau kita tipu kita sendiri. Betul? Buat duit dah habis, pergi buat benda lain. Alah, hilang dia nak ngadu kan. Dia rupanya menipu dia sendiri. Tak ada orang boleh tipu kita dalam Royal Q. Pasal duit semua dengan kita. Royal Q ni hanya kita linkkan sahaja. Okay? Kita ni hanya
Orang kata duit kita semua dalam Binance, ini robot RoyQ, kita hanya linkkan saja dengan API management. Duit kita yang kita trading semua di dalam kita punya exchanger sendiri. So apa dia punya deal dengan RoyQ? Simple je, dia kita link saja dengan API management. Okay? Dan dia tradekan untuk kita kalau ada untung. Dia tak base, tak kisah modal kita berapa banyak, tapi kalau ada untung. Terjadi keuntungan, perjanjian dia 80 untuk kita, 20 untuk RoyQ commission. Okey tak okey? Itu perjanjian dia. Kalau rasa tak boleh lah nak bagi 20%, I nak 100%, tak payah pakai RoyQ. Pilihan. Hidup ni pilihan. Betul? Tapi kalau kata perjanjian dia 80-20 daripada untung, bukan daripada modal. Modal dia tak kacau. Ya? Alright. Dan yang paling bestnya, RoyQ ni berjalan 24 jam satu hari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Tak ada cuti. Di Malaysia ni banyak cuti bang kalau kita kerja orang. Hari tu baru raya puasa dah kena raya haji balik. Tak lama lagi dah raya Cina, raya Tepah Bali, Waisak Day, macam-macam cuti. Tapi dalam RoyQ dia tak cuti walau sesaat. Tak pergi kencing, tak cuti, tak COVID, tak apa segala. Tak payah nak pergi cucuk vaksin RoyQ ni. Okey? Jadi dia berjalan untuk kita 24 jam. Kadang-kadang kalau kita dah mati pun dia jalan je. Dia tu tahu owner dia dah mati rupanya. That's why kena bagi password dekat anak bini. Jangan nanti dah 4 tahun rupanya, duit banyak rupanya. Tak tahu. Kena password kena bagi tahu jugalah dekat apa. Alright? Kalau tak tahu nak bagi tahu kat siapa, bagi tahu kat saya. Saya boleh tolong jaga. Okey? Dan apa dia value dia simple je. Untuk nak dapatkan RoyQ ni $120 setahun sewa dia. Yang buat kerja untuk anda 24 jam ni tak tidur ni. $120 bagi kat bini kita pun bini kita minta cerai tu. Awak jaga market ni. Saya bang kena jaga. Jangan tidur 120 I bayar you. Bini pun lari malam bang. Ini 120 setahun. Kalau 4 tahun punya, kalau kita kira lah, kita orang berniaga 4 tahun lah kita nak simpan, baru 480. Betul? Kalau boleh untung 100,000, tolaklah 480, berapa untung? Tapi kena ingat, ini bagaimana bermula? Simple yang mula dengan RoyQ ni. Pertama, daftar secara percuma, nanti yang datang tu bawa register link, free ya. Link, dah register, pergi dekat App Store, dekat Play Store, download, dan dah download, nanti aktifkan account. Nanti link kan tak pandai, kita akan ceritakan pula tentang apa, tentang macam mana nak setting dan semua. Kita ada kelas trade setting setiap hari Selasa, trade setting. Okey? Dan selain daripada dia boleh buat investment untuk kita, pelaburan untuk kita, simpanan untuk kita selama 4 tahun. Selain satu kecantikan RoyQ ni, dia ada rewarding program. Boleh? Rewarding program ni dia ada V1, V2, V6 dan memang kalau kita tengok rewarding program ni memang cukup powerful. Tapi ini optional. Katakanlah abang saya, contoh abang dah pakai topi Opta Effect tu. Saya ni orang kanan Opta Effect, contoh. Okay? Saya tak boleh nak promote RoyQ ni. Tak apa bang, no problem. Abang simpan je, tak simpan 4 tahun. Okey. Simpan senyap-senyap. Mungkin dia tak suka cerita rahsia. Orang tengok tiba-tiba kat Maria kaya. Maria, you cerita apakah you punya rahsia kejayaan? Tak boleh cerita. Kalau tak nak cerita pun, it's okay. No problem, ini option. Tapi kalau macam kita nampak dah benda tu bagus, lepas tu kita boleh share pula dengan kawan-kawan kita dan boleh dapat duit. Okey tak okey? Kenapa tak cerita? Tapi kalau tak nak cerita, tak ada pilihan, tak ada paksaan. Dan kalau dalam rewarding program ni, ini kalau kita, ini biasanya potential income. V2 boleh dapat $10 ke $50. V3 boleh dapat $50 ke $500 sehari. V4 $500 ke $1,000 sehari. V5 $1,000 ke $4,000 sehari. V6 boleh dapat $5,000 ke $10,000 sehari. Ini potential. Bukan fix ya. Kalau ikut V6 punya record, satu hari lebih daripada 10,000 pun ada dapat. Tapi bukanlah hari-hari 10,000. Boleh faham tak? Menjaga dia macam tu bukan makan gaji. Ada time tinggi-tinggi, ada time rendah-rendah. Ya? Maknanya potensial. Kalau rasa ini potensial dan saya nak jawab, betul ke ada orang dapat? Takut-takut cerita ni sembang je. Betul tak? Ini semua cerita masuk-masuk cerita semua jutawan, semua kaya. Rupa tak ada orang dapat. Semua teori je. Ini saya tunjukkan dengan modal 120, dia yang tadi saving tadi itu lain cerita. Itu anda punya 4 tahun simpan. Jangan pergi mana-mana. Okey? 4 tahun simpan. Yang ini orang yang promote rewarding punya. Anda tengok apa? Orang dapat ni 597 ni terkumpul 597,413. $500,000. Kalau dalam ringgit dah jadi apa tu? $500,000 dalam 2 juta ringgit. Okey tak okey? Ada orang dapat. Ini contoh 700,000 USD lebih kurang dalam 3 juta ringgit.
3 juta ringgit lah kalau convert dengan ringgit. Ini dari Indonesia $160,000. No? Berapa dapat? Ini orang Malaysia. 1.875 $1,875,657 bersamaan dengan $8,187,242. Ini orang Malaysia MYR. Okey tak okey? Ni dah ada orang dapat ni screenshot, okey? Yang ni $600,000. Yang ni $100,000, setengah juta, $116,000, setengah juta dolar. Yang ini 567 USDT ya. Bermakna lebih kurang dalam kalau kali 4 dalam 2 juta lebih lah. 4 poin lebih sekali 2 juta lebih ringgit. Tapi yang ni NGN ni pun Nigeria lah kot. Nigeria dolar lah. Ni Nigeria. Dan ini semua dapat. Asal dia apa? Punca dia 120 USDT. Jadi dalam ni dia ada pilihan. Saya nak tunjuk hari ni. Kalau anda seorang pelabur, anda tak suka cerita, anda tak suka nak cerita kat orang, it's okay. Join, tapi kena tahu tahap matang 4 tahun. Kalau anda nak dapat result maksimum 4 tahun kena simpan. Okay? Tak ada locking period tapi 4 tahun kena simpan. Baru nampak hasil ni. Tapi nak keluar ikut you, super duit kat you. 4 tahun untuk dapat maksimum punya result. Okay? Tapi kalau rasa, why not? I nak cerita kat kawan-kawan. Kita boleh jadikan ini sebagai bisnes kita, betul? Dan orang dapat juta-juta bang. Dah ada orang dapat juta. Dan duit bangunan ni dibiayai hari ni. Semua visit-visit kita dengan duit yang dapat dari sini. Ini bukan office Royal Q. Ini bukan office Royal Q. Ini office MNS. Multi Network Solution. Sdn Bhd. Bukan Royal Q. Adalah dimiliki oleh kita punya Visik Academy kita ni. Visik Tuan Sufi, Tuan Izzuan, Tuan Nizam kita. Daripada hasil dapat. Kalau rasa nak buat bisnes, nak belajar bisnes, kita boleh ajar. Esok 2:30 petang macam mana nak buat bisnes. Boleh datang ke program GTR kita akan jumpa dengan Master Sifu Rizman. Dia akan cerita macam mana nak dapatkan ini secara offline. Yang online, anda kena datang di 2:30 petang di Wisma MNS1 di Kajang ini. 2:30 petang besok datang. Ya? Tapi kalau rasa it's okay. I tak nak buat bisnes. I dah kaya, I dah okay, I just nak buat pelaburan. It's okay. Nak tahu setting je hari Selasa malam, boleh datang kat sini, kita ada trade setting dan juga ataupun anda boleh kita dapat link Zoom kita macam hari ni kita ada juga Zoom yang boleh tengok secara Zoom dan kita akan ajar no problem. Nak tahu bisnes boleh, tak nak tahu bisnes boleh. Terpulang kepada anda, ini pilihan yang kita ada. Tak ada paksaan. Kalau anda rasa anda perlu buat bisnes dan anda perlu belajar bisnes macam mana nak kembangkan, kita kecil tapak tangan Njiru kita tadahkan. Kecil tapak tangan Dewan Forum Visik Forum Malaysia ini kita tadahkan untuk anda untuk nak mengajar anda. Jadi itu saja kita punya apa dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.